Hello, Assalamualaikum, selamat pagi. Hari ni kita akan belajar lah dari kita punya macam ni lah yang hebat dalam bidang IT ni, which means poster dengan video, which means Muhammad Farhan, untuk terangkanlah dekat kita semua macam mana dia edit guna apps yang dia ada bagi dekat dalam WhatsApp tu kan. Ada 3 apps yang digunakan lah, sebab saya sendiri belum guna lagi. So kita kena sama-sama belajar lah untuk macam mana dia buat video and poster. Okay, tu je. Okay, kita serahkan kepada kita punya ni lah, pengajar lah, which means Muhammad Farhan, untuk terangkan lebih detail lah macam mana. Okay, Assalamualaikum. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Selamat pagi. Minta maaf Sangat baik. lewat 5 minit tadi mencari line yang elok. Tak habis pula nanti sangkut kan. Okay. Apa khabar Legacy Group? Baik. Sangat baik. Amat Amat baik. baik. Oh yes. Apa khabar Prudential BSN Takaful? Alhamdulillah. Kami Kami sihat. Kami hebat. Oh yes. Siapa masih tidur ni? Bangun. Okay. Saya nak share slide ya. Alamak, host. Co-host please. Halo, tolong. Okay. Okay, done. Alright. Thank you. Cantiknya. Ni ada. Nampak ke? Nampak. Okay. Alhamdulillah cantik. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, sebelum kita buat poster, kita kena tahu dulu lah kita nak buat kenapa kita perlu buat personal branding, dan kita nak buat poster yang macam mana. Kalau mengenai poster ni, saya percaya semua orang boleh buat poster. Orang kata yang masih biasa ke, yang luar biasa ke, semua orang boleh. Tapi apa elemen yang perlu ada dalam poster personal branding ni lah. Alright. Dah bersedia ke nak mula ni? Sudah. Macam ngantuk je. Dah bersedia. Tak sabar. Tak sabar ni. Okay. Alright. Kenapa perlunya personal branding? Siapa tahu? Cuba saya minta seorang. Bagi satu benda. Kenapa kita perlu buat personal branding? Dah ada jawapan dia tu. Tak apa, mungkin ada jawapan lain ke? Kenapa? Kenapa kita perlu buat personal branding? Kepercayaan. Trust. Marketing. Added trust. Yakin. Bina kepercayaan dan keyakinan pelanggan untuk baik. kita. Betul. Jawapan betul. Jawab apa bocor? Okey, semua betul. Okey, yang first kali sebab kita nak bina kepercayaan dengan trust lah untuk pelanggan pilih kita. Mungkin sebagai contoh lah, ada 3 kedai runcit. Okay, ada 3 kedai runcit. Kita tengok 3 kedai-kedai tu sama je. Tapi disebabkan seorang cashier, satu kedai runcit tu yang ownernya kita kenal, mesti kita akan selalu pergi kat kedai tu. Berbanding dengan lagi 2 kedai. Okay, yang kedua adalah untuk pelanggan mudah ingat kita dan tahu nak cari mana. Maksudnya kat sini, okay, sebab kita tahu yang macam siapa kenal Najib Asadok? Saya. Kenal kat Dia poster je tak je. kenal kita. Best friend. Apa bisnes yang dia buat? Marketing. Cakap je. Marketing? Yes. Okay.
dia ada company. Betul, dia ada company. Tapi kenapa nama dia yang jadi branding, bukan nama company dia? Sebab banyak poster dia. Kat billboard ada gambar dia je. Sebab dia gunakan nama dia sebagai personal branding. Okey. Yang kedua adalah proses marketing dan jualan jadi lebih mudah. Orang dah kenal kita. Okey, kalau kita artis pun kan. Okey, kalau kita artis, kita ada pengikut 2 juta. Kita nak jual apa-apa pun confirm ada orang beli. Betul, sebab kita dah ada branding kita sendiri. Alright, next. Okay, tapi macam mana kita nak buat personal branding ni dekat social media? Kita dah kita nak memang target dah nak buat ni, nak buat tu. Tapi macam mana nak buat? First kali kita perlu post content dengan branding sendiri. So kalau macam mostly kita tengok kita guna orang kita pun macam saya sendiri lah. Selalu gak copy orang punya posting kan. Tapi kalaulah contoh kita ambil idea apa yang kita tulis dekat dia punya posting tu, tapi kita create new one. Cara kita sendiri, branding kita sendiri, automatic orang akan nampak, oh wow, dia ada style dia sendiri. Dia profesional, dia ada cara dia sendiri. Dia macam tu. Yang kedua adalah kurangkan buat posting mengenai produk jualan. Okey. Biasanya kita nampak macam orang yang menjual, macam kita tengok Azizan Osman, macam kita tengok Najib Asadok, diorang tak pernah, diorang macam ni, kalau daripada 1/10 posting diorang tu, diorang hanya post satu mengenai berapa jualan buku bisnes diorang, berapa kelas diorang. Yang lain diorang tak pernah post langsung pasal jualan produk. Sebab kalau kita selalu post mengenai jualan produk, orang akan boring. Orang akan boring. Sebab kalau diorang nak, diorang boleh dapat tahu. Maksudnya diorang akan PM kita lah kalau diorang interest nak benda tu. Okey semua ya? Hello? Okay, dengar. Okay. Follow. Dengar. Yang ketiga adalah poster yang menarik dan berkualiti lah. Okay, poster ni orang kata editing lah. Hasil editing yang berkualiti. Okay. Tapi elemen apa yang perlu dan wajib ada pada poster tersebut? First kali adalah gambar diri. Gambar diri kenapa? Sangat-sangat penting. Nanti kita tengok sebelah jawapannya. Apa tu tajuk yang menarik, clickbait. Clickbait ni mostly kalau orang selalu tengok YouTube, dia tahulah apa benda clickbait ni. Yang ketiga adalah simple dan kemas. Keempat adalah quality poster dan yang kelima adalah branding. Okey. Gambar diri kenapa? Untuk bina trust customer. Ada orang kata 90% lah, 90%. Customer lagi suka berurus niaga dengan orang kata dengan penjual yang mesra dan orang kata dia boleh tengoklah muka penjual tu. Macam mana, ada hidung dia ada 3 ke, ada 5 ke, mulut dia kat kiri ke kat kanan ke. So dia tahu dia berurusan dengan siapa. Sampai kan bila dia dah berurusan kan, sampai dah jadi klien, sampai klien tu dah macam family dia sendirilah. Kadang kenduri ajak makan, sampai dia punya selesa dia macam tu lah. Yang kedua adalah tajuk yang menarik, clickbait untuk pelanggan mudah tertarik. Untuk mudah tarik pelanggan, tengok posting kita. Biasa kita selalu buat 5 kebaikan takaful. Itu orang kata kalau orang slide pun dia macam dah biasa tengok lah. Tapi orang mungkin orang jarang post 5 sebab orang reject takaful. Kenapa? Dari situlah kita ubah. Contoh 5 sebab orang reject takaful sebab dia tak tahu bila nak mati. Dia macam tu orang reject kan. Kalau tak mesti dia ambil. Kita buat dia punya point bukanlah kita nak menegatifkan, tapi kita manipulasi supaya buat orang tertarik lah. Saya percaya idea-idea
ahli-ahli legasi ni semua hebat-hebat. Semua otak bergeliga semua ni. Alright. Okay, next, simple dan kemas. Maksudnya simple dan kemas. Macam kita sendirilah, kita tak suka tengok yang kalau contoh kita balik rumah kan. Buka pintu rumah tu, ya Allah bersepahnya lah kan. Terus tak ada mood. Dia sama juga macam kita buat editing ni. Satu posting tu, orang kata satu gambar tu, kita jangan letak semua benda. Jangan letak detail A sampai detail B. Sekali kalau sebab kita sendirilah kalau kita tengok posting yang macam banyak ayat pun kita macam malas baca, kita next je. Betul. Itu eksperimen daripada saya sendiri. Macam saya sendiri pun benda tu pun saya tengok kalau macam banyak sangat tulisan saya next je. Okey. Yang keempat, quality poster. Quality poster ni inilah yang kita akan buat hari ni. Idea kita dah ada. Okay, cara konten apa kita tulis dah ada. Tapi hari ni macam kita nak bina quality poster. Quality poster ni bukan hanya konten dalaman semata-mata, tapi dia punya resolution, dia punya color the main paling main peranan, pemilihan color dalam kita buat posting. Dalam kita buat poster ni. Kalau macam tengok kat sebelah tu, tips menyimpan duit 21. Biru dengan merah. Tak tahulah orang lain tengok cantik je. Tapi bagi saya macam tak kena lah. Tak kurang mengena. Sakit mata. Sakit mata boleh tengok je. Sebab dia macam terlalu striking. Lepas tu dia macam orang kata biasa-biasa. Sebab kita nak menjual, kita nak sell luar biasa. Takkan kita nak buat kerja biasa-biasa. Dia macam tu. Yang kelima adalah branding lah. Macam saya sendiri buat adalah Farhan Takaful. Okay. Sebab apa? Sebab kalau buat branding ni, saya lagi suggestkan guna nama sendiri. Macam apa? Uncle Takaful tak boleh? Macam mana? Uncle Takaful tak boleh? Uncle Takaful boleh juga. Macam apa? Mungkin macam Cik Duen kan, dia buat Duen Mustang. Orang sebab nama ni dia lagi orang suka menyebut daripada nama company kita sendiri. Sebab diorang dah tahu dah kita buat apa kan. Diorang selalu tengok kita punya posting. Diorang tahu kita buat apa. Tapi setiap kali bila diorang nak share kat kawan-kawan, apa nama ejen tu lupa. Tapi sebabkan nama kita tu menarik kan. Dia ni ejen aku Duen Mustang tu. Dia Mustang, orang tengah macam mana kan. So diorang mudah. Penyebaran orang kata kita dapat free marketing. Diorang mudah sebarkan benda tu lah. Okay, poster dah cantik. Tapi nak buat konten apa untuk orang tarik kan? Poster kita buat hebat macam mana pun, cantik macam mana pun, tapi kalau ini saya punya ini saya punya pengalaman lah yang saya buat ni. Apa yang saya share mostly saya ada dapat leads daripada empat benda ni lah. Okay. First kali ada share ilmu lah. Share ilmu. Biasa pun kalau macam kita tengok okay, kita ambil satu seorang Azizna Osman. Dia cakap pasal bisnes, dia cakap pasal everything pasal bisnes lah. Pumpang. Ujung sekali dia apa? Dia nak jual buku. Sebenarnya kalau betul-betul lah apa yang diperkatakan itu mungkin kita boleh belajar secara percuma. Tetapi disebabkan ada Osman tu cara marketingnya bagus, so orang lagi percaya dengan dia, so orang masuk kelas dia. So berkongsi ilmu. Yang kedua adalah berkongsi solution. Kita kongsi solution. Mungkin kita boleh buatlah sebagai contoh, duit tak cukup nak beli medical card untuk anak, apa cara dia? Contoh kita boleh fikir ayat lah. Kita bagi solution. Kita jangan cerita langsung pasal produk ni dapat apa, produk ni dengan apa, jangan. Kita jangan cerita langsung pasal harga. Harga pun orang tak nak tahu. Sebab bila orang dah faham kenapa dan perlu, kita letak harga 1,000 pun orang tu akan beli juga. Sebab so tugas kita ada berkongsi ilmu, solution. Okay, ilmu, solution, lepas tu kita bantu dia. Ketiga adalah storytelling.
penceritaan lah. Sebab ada orang dia suka buat poster kan, ada orang dia suka buat video bercerita. Okay, hari ni aku pergi rumah klien aku, bagi cek 500,000. Alhamdulillah, tahniah sebab percaya saya sebagai ejen dia. Dah tu je. Tak payah cerita dah ambil berapa sebulan, dah ambil plan apa, tak payah cerita. Itu je. Bila orang betul-betul tak, insyaAllah lah, saya percaya insyaAllah orang yang PM kita melalui apa yang kita kongsi dan kita video kita buat, dorang adalah orang yang berkualiti sebab dorang nak tahu. Kalau dorang tak berminat, dorang tengok video kita macam tu pun dorang macam tak payahlah. Kita hanya ceritalah, storytelling. Yang keempat adalah awareness dan hot button. Awareness hot button ni saya percaya ramai banyak orang ada idea macam mana nak buat, apa ayat dia untuk family macam mana, untuk budak muda macam mana, untuk orang yang dah berkahwin macam mana. Dia adalah setiap ayat dia hot button dengan awareness. Alright. Okay, dah faham. Soalan. Ya. Boleh bertanya Farhan? Boleh tanya. Apa beza tadi share ilmu dengan share awareness tu? Okay, share ilmu dengan share awareness ni macam hot button contohlah. Kita buat macam awareness hot button ni, kita just buat ni saya sendiri kita just buat macam tanda tanya apa yang akan berlaku kepada family kamu jika kamu patah kaki, contoh macam tu. Share ilmu ni adalah kita berkongsi idea lah. Sebagai contoh, macam mana kita nak lengkapkan takaful untuk keluarga walaupun kita bergaji rendah. Tu ilmu dan solution tu kita boleh gabungkan sekali lah. Okay, faham. Ada macam tu lah. Awareness ni kita mau bagi tanda tanya. Kita buat just ayat tu tanda tanya lah. Ada orang akan fikir sendiri. Macam tu. Okay, dah penat bebel. Okay, kita buat poster pula. Ready ke? Senyap je ngantuk ni. Ready. Tak sabar ni. Ready. Oh, nervous. Ready. Tak tahan tunggu ni. Alright. Okay. Ini kalau nak mudah apa ya? Yang handphone tu buka yang macam mana nak buat itu? Sebab saya buat editing dekat iPad. Mungkin ada yang zoom kat iPad kan, macam mana nak buatnya. Macam tu lah. So ada idea ke nak buat konten apa poster ni? Tadilah buat gambar sendiri dululah. Buat gambar sendiri. Okay, macam gambar kan, gambar. Macam saya photoshoot sendiri kat rumah. Mungkin yang lain ada gambar sendalan. Kalau sebut ada. Tak. Okay. Dia tengah blank je. Dia tengah first sekali install Pixar ni. Okay, yang kedua adalah photo room. Dah. Kalau install dua ni je pun tak apa. Yang ni sebab Lightroom ni kita jarang pakai lah. Yang paling utama Pixar dengan photo room. Okay, first sekali saya nak tunjuk yang photo room lah. Okay, kena photo room ni. Kita biasa kita akan buat cropping dekat online kan. Ini saya ajar apps ni, saya explore yang paling mudah lah, dan bila dia crop gambar orang tu, yang paling saya tengok cantik lah dan kualitinya okey lah, so far okey lah saya pakai. Okay, kali bila so kita buka foto room ni, start foto, kita pilih lah. Okay, kita pilih tu. Saya pilih gambar saya ni ha. Tekan je, tapi bila nak buat editing ni semua kena connection dengan internet dulu ya. Kalau tak dia tak boleh. Macam tu. Okay. Nanti AI akan scan, dia akan crop kan. So dia clean.
Okay. Tapi bawah ni dia ada watermark tau. Nanti bila kita nak buat edit ni kita boleh buang. Ada watermark brand dia sendiri dah. So ini adalah photo room yang kita pakai. So dia clean. Dia tak ada macam apa, macam kabur-kabur tepi-tepi tu tak ada. So far saya pakai okey lah. Itu kita save. Okay, kita buka PixArt. Banyak kerja. Okay, kita buka PixArt. Nampak semua? Nampak. Nampak. Laju sangat ke? Okay, Jer. Okey. Okay je. Tapi kalau save Okay. tu, Fain, kenapa ada Ya. simbol photo room tu memang ada ya kalau save? Photo room tu memang Oh. ada. Itu watermark dia. Nanti crop Itu sendiri nanti lah. masih edit. Masih edit tu kita boleh buang lah. Oh. Kalau kita kalau tak nak kalau memang tak nak foto apa ada watermark dia semua kena bayar lah. Apalah. Ada kena kutnya. Okay. Dengan bacik ada tu. Alah kerja habis. Bentar dia. Lepas tu apa? Sekejap ya. Saya nak cek. Sekejap saya nak cas iPad. Alright. Okay, mungkin kita boleh start. Okay. Kita boleh pula ada butang tambah ni kan. Kita tekan. All photo. Lepas tu kita pilih ni. Background. Background. Okay. Kita pilih. Kita ambil yang warna putih lah. Okay, kita start pilih yang warna putih lah. Pemilihan warna tu mungkin banyak dan orang apa mungkin selera orang masing-masing. so nanti boleh tengok idea editing macam mana kat Google kan. So kita start dengan warna putih dulu. Tapi jangan risau, kita hasilkan yang cantik lah. Okay. Okay, first kali kita nak buat konten apa? So minta seorang bagi idea. Branding diri. Boleh diri. Yalah dekat poster kita tu kita nak cerita mengenai apa? Income protection. Saya full time agent. Awak cuba ni guna gambar saya. Okay, kita buat mengenai income protection lah. Okay, kita mengenai income protection. Okay, kita hari ni kita buat mengenai iPad tak charge tu. iPad tak charge. Tak masuk. Tak on. Okay. Nampak je. Terima kasih. Sabri. Ni masuk apa ni Farhan? Masuk apa? Ha. Cuba mana? Boleh back balik tak macam mana nak choose colour ni tadi? Dekat PixArt. PixArt. Okey. Lepas tu? Buka PixArt. Lepas tu tekan Okey. butang tambah bawah ni. Tambah plus Butang tu. apa tu? Butang apa? Butang Ni. plus. Plus. Okey. Okay, plus. Alright, lepas tu all photo. Sini. Saya tak tahulah Plus. handphone dengan iPad sama ke tak kan. Tapi saya sama je. Sama-sama. Nama ni all photo ni, tekan. Okay, lepas tu background. Background ni, tekan. Warna putih lah. Okey, ambil foto. Alright. Foto. Okay. Background. All photo tu, lepas tu tekan background. Okay, Dik.
Okey. Lepas tu kita pilih warna putih ni lah. Kat atas tu, dekat belah sini kan. Dekat belah sini, warna putih. So, kita nak buat konten mengenai hot button lah. Hot button. Shopee pula masuk. Oh. Iklan. Okay, hot button. Siapa ada idea mengenai income protection untuk hot button? Ayat lah, ayat pertanyaan. Ada. Bahasa Melayu ke? Bahasa Melayu lah. Sudahkah anda Pak sambung lah. Sudahkah anda sediakan income protection jika kita ubah ayat lagi striking lah. Kita jadikan ayat tu lagi striking. Sudahkah anda bersedia melihat keluarga anda menderita? Kan? Betul tak? Kan? Sudahkah anda bersedia melihat keluarga anda menderita disebabkan... Kalau bersedia kah okey tak? Kalau sudah kan macam takut, macam saya pun tak suka. Saya tak suka sebenarnya, bukan macam kita provoke orang tau. Saya tak tahulah orang lain kan. Boleh. Sebab kalau buat ni beli baju raya, pangkah, beli takaful, right? Tak boleh. Boleh juga. Pening. Yang sekarang tu. Itulah. Dia yang paling susah ni nak memikir idea konten ni. yang okey yang buat tarik ni. Mungkin beli baju raya tu. Beli baju raya ke, dah persiapan hari raya ke. Lepas tu persiapan takaful. Tak tahulah. Sekarang bulan puasa, next bulan puasa, tak raya lagi. Dah buat baju raya, dah beli dah. Kita puasa dulu. Persediaan puasa, persediaan takaful. Betul. Sama je tu ayatnya. Ya ke? Bazar takaful. Persiapan berpuasa, beli kurma satu, beli hibah takaful satu, beli benda kekal. Banyak sangat tu. Boleh. Okay, for starting, kita pilih tadi gambar yang gambar kita tadi yang kita dah crop. Okay, kita add. Alright. Besarkan sikit lah. Ni gambar ni ambil sendiri ke apa? Ambil sendiri kat rumah. Macam mana nak cantikkan benda ni? Dia background orang je. Background orang je? Tadi dah. Kan tadi dah ni. Oh ya ke? Kita gambar je. Apa nanti saya ajar. Fokus. Photo room, pakai photo room tadi. Foto room Kak Sang. Foto room. Mari Tijani Zaza, ajar. Dia ajar. Kejap lagi. Kan ada watermark ni kan bawah ni. Okay. Macam mana kita nak buang? Baik, kita tekan kat gambar tadi tu. Lepas tu kita tekan gambar pemadam atasnya. Kan? Lepas tu kan kita tekan erase bawah ni. Erase. Kita slide je. Oh, hilang. Error. Mana ada. Semua orang boleh buat. Okey, pandai buang. Okey, boleh. Okey, boleh. Lepas tu kalau macam kita nak adjust color dekat kita punya gambar kan. Bawah ni ada adjust ni. Macam mana ni. Kan kita nak terangkan sikit ke. Brightness ni adalah kecerahan gambar. Kontras ni adalah orang kata apa.
Kalau bahasa komputer dia menerangkan benda gelap. Macam mana lah? Dia macam tu lah. Lepas tu saturation ni adalah kepekatan warna lah. So, macam jadi warna oren kan. So kita boleh color grade balik lah. Lepas tu shadow ni dia cerahkan mana yang gelap. Highlight ni dia cerahkan mana yang warna cerah saja. Macam putih lah, ni putih. Okay, shadow ni dia yang warna gelap ni dia cerahkan. Alright, temperature ni adalah ada tinggi dia warna oren, rendah dia warna kebiru-biruan. Dah ikut temperature tu biasalah. Biasanya yang kalau untuk gambar yang gambar kita kan, gambar-gambar diri, saya sini akan usik brightness, contrast dengan saturation. Kita jangan terlalu over color, nanti dia orang kata apa, dia tak nampak natural. Dia tak ada butang auto Dia tak ada butang auto. Kalau macam Lightroom ada butang auto. Dia auto color grade kan sendiri. Tapi contohlah kalau macam background warna hijau, contoh background warna kuning. Takkan kita nak, tapi muka kita warna biru. So inilah fungsi-fungsi dia. Kita boleh color grade kan semula kita punya warna kulit. Kesesuaian lah. Kesesuaian, ikut kita nak macam mana. Okay, betul lah. Kita dah edit dia, kita apply. Okay, jangan tekan apply 2 kali Ini untuk apply satu gambar. Kalau apply 2 kali nanti dia melekat lah. Dia terus melekat kat sini. Okay. Kita pilih ayat lah. Pilih ayat. Dah prepare apa untuk Ramadan. Dah prepare apa untuk Ramadan? Tanda soal. Okey ke? Assalamualaikum. Okey. Senyap je. Okey kan? Okey. Tengah fikir konten. Kau fikir konten. Okey, boleh. Tulisan tu pakai font apa tu? Macam Archivo Black. Macam saya memang langgan setahun lah. So saya ada option banyak font-font saya boleh pilih. Tapi kan yang basic untuk kita apa hari ni kita guna yang basic lah. Kalau standard guna yang mana yang sikit apa catchy sikit. Catchy. Kalau saya untuk macam tajuk besar lah. Tajuk besar kita pakai Archivo Black. Macam saya pakai Archivo Black ni lah. Archivo Black. Ambil kat mana form tu? Ambil kat mana? Bila kita dah tekan teks ni kan, teks kan. Teks kan. Tulis apa? Dekat ni lah, dekat tepi ni. Ada warna butangnya, tekan. Lepas tu bagi kiri sikit discover dekat situ ada. Mana yang tak ada logonya macam crown ni kan. Mana yang tak ada dia free lah. Kalau yang ada crown ni yang kena subscribe. Okay. Kalau untuk teks ni, untuk tulisan ni, kadang kita nak rapatkan antara spacing atas dan bawah kan. Lepas tu nak kembangkan ke kiri kanan. Dekat bahagian kanan sekali ni, ada spacing. Okay. Ni kanan sekali, bawah ni kanan sekali. Tekan spacing. Karakter ni antara kiri kanan. Kiri kanan. Line ni antara atas bawah. So kita boleh ajar lah kita nak rapatkan macam mana ke apa. Okay.
Kalau dah cantik apa semua, kita apply. Alamak, tu tekan apply pula. Saya buat semula. Okay. Biasa kita tengok ni, ini saya punya idea lah kan. Biasa kalau kita tengok warna hitam ni macam boring lah kan. Kita tengok macam biasa. Mungkin kita boleh ubah contoh. Okay. Stroke ni, warna dia stroke. Stroke ni adalah color untuk kat tepi-tepi tulisan tu. Macam merah ni. Dia macam ni lah. Ini stroke. Ini stroke. Okay, mungkin idea saya adalah warna tulisan kita buat putih, hilang kan sebab dia ikut background belakang. Lepas tu stroke ni kita buat hitam. Jadi kita tinggikan sikit. Mungkin kita boleh buat macam tu lah. Ini ikan saya lah. Abang tu masa kita editing tu dia ada, kita boleh pilih kiri, kanan ataupun center. Saya pilih kiri lah. Senyap je. Ada. Tengah buat. Tengah edit. Boleh buat. Yang stroke tu pilih warna apa? Putih? Pilih warna hitam. Kalau dua-dua putih nanti tak nampak. Dia kena stroke tu pilih warna hitam. Lepas tu amount ni kan berapa besar kita nak kan, kita adjust lah. Ni, tu kita add on lah. Kita nak ayat macam mana lebih kan. Baju raya. Masih.
Sungguh indahnya hari berlalu membuka setengah hati ini saya.
Macam mana nak add logo Farhan? Add logo. Ada bawah ni ada add foto kan? Maknanya kita kena siap-siap lah dah save logo kita tu. Logo save lah. Farhan, ajar create logo pula. Create logo? Kan, kau pakai phone apa yang keluarga semua dah cantik tu? Keluarga semua dah cantik. Ini saya beli bang. Phone apa? Phone apa? Ni saya subscribe pada phone ni. Phone ni nama dia entah apa benda yang ni lah. Bahasa Jepun tu? Bahasa Cina entah Jepun kot. Saya dah buat dah. Ya. Macam mana? Okay. Macam mana Cik Zul? Mana tu? Tak ada lagi. Sekejap
Farhan, sambil awak buat tu, awak ceritalah apa yang awak buat. Tengok je kita pun tak faham apa benda yang awak buat. Contoh nak kalakan hijau, tekan tu, tekan ni. Macam saya buat tema hijau putih lah. Untuk nampakkan orang kata apa, tulus. Ini sebenarnya yang bar hijau ni pun adalah font tulisan. Saya ambil daripada apa? Daripada yang ada dashnya. Saya pakai dash ni. Sebab tu saya besarkan bagi adjust cantik sikit. Buat editing ni dia tak ada betul salah. Dia ikut kreativiti kita. Lepas tu penyusunan ayat tu kita susun macam mana. Kemas. Lepas tu dia jangan terlampau padat sangat mengenai info. Orang nak kalau boleh orang tu baca kurang daripada 5 saat lah. Macam okay. Kalau macam gambar kita ni, kita nak buat macam apa? Kita nak buat pada belakang dia background gelap sikit. Bawah ni ada shadow. Kita tekan shadow. Okay. Opacity dia ni adalah dia punya nampak tak nampak lah. Kita boleh kurangkan, kita boleh gelapkan ke. Okay, blur dia ni adalah apa? Kalau kita kurangkan blur, dia akan sharp ikut bentuk. Tinggikan dia akan bayang-bayang macam tu lah. Okay, position ni horizontal ni kiri kanan, vertical ni atas bawah. So kita boleh adjust lah macam mana kita nak kan. Color background, color shadow pun kita boleh adjust lah. Tu merah ke kan. Tapi natural biasa kita guna hitam untuk natural. Kalau macam background tu warna-warna ikut kreativiti kita lah. Macam tu. Lepas tu atas ni saya tambah saya punya branding lah. Saya punya branding. Biasa setiap kali kita post, orang tengok. Orang tahu ini, dia tengok lah daripada siapa buat kan. Daripada siapa yang buat. So kalau orang nak cari nama kita, Farhan Purubahsan, Farhan Purubahsan. Lepas tu bawah ni saya letak saya punya signature lah. Signature komputer. Ni adalah orang kata ni branding kita lah. Ni adalah elemen yang kelima, branding. Kita akan letak. Kalau siapa yang pandai guna Canva pun boleh juga kalau nak guna Canva tu.
Tapi macam saya lagi suka PixArt ni lah. Sebab dia lagi banyak benda yang lagi banyak option lah. Option untuk editing tu lagi banyak daripada Canvas saya tengok. So saya pilih PixArt je lah. Tapi ada yang dah pro PixArt tu lagi expert lah, dia boleh buat. Editing ni dia yang susahnya satu je, susah. Tak ada idea nak buat design macam mana, susah. Ada idea dah, tahu dah nak buat macam mana, laju je kerja. Okey ke yang lain? Senyap je. Cik Zul okey ke? Tengok hasil saya. Nanti hasil-hasil editing tu bolehlah share kat group. Mungkin orang lain punya idea kita boleh ambil, kita boleh pakai kan. Kita buat make poster. Kalau kita dah biasa buat, kita dah tengok apa design-design orang lain pun kita dah boleh apa, kita ada idea lah nak buat color warna apa. Kita nak buat susunan ayat tu macam mana. Fan, Ya, yang signature tu Fan ambil kan ini sebenarnya tulisan saya jadikan dia gambar. Signature-nya ni, tapi Cik kena subscribe lah baru dapat font ni. Subscribe. Kalau teks. Mana yang subscribe tu bolehlah try guna kan untuk kita buat CV Musa. Maksudnya kita subscribe teks je lah. Kita subscribe dia punya, kita belilah dia punya plan ni lah. Kita dapat access semua. Lepas tu berapa sebulan ke beli macam mana? Setahun? Macam saya setahun tak salah saya lah. 142. Tapi macam Tapi dia bagi dengan saya, murah-murah saya bagi. Mana subscribe tu, font untuk buat signature ni, saya pakai ni, Saturday apa ni, Levin Regulator. Ni Cik Sabri punya lah. Cik Sabri boleh bayar dah. Pan, nak tanya lah. Ya. Yang logo FT tu, buat under ni juga ke? Ya. Boleh juga buat. Maksudnya dekat situ dia ada pilih yang itu berbayar punya ke ataupun memang dia ada yang sedia ada punya logo, contoh-contoh logo? Oh, contoh logo tak ada. Itu memang saya create daripada kosong lah. Saya tengok maknanya yang macam crown tu tambah-tambah sendirilah ya. Tambah sendirilah. Itu saya ada ambil kat Google, tukar-tukar sikit kan. Oh, okey. Alright.
Screen Farhan ni gelap ke? Ke screen saya yang gelap? Ni ke? Gelap lah. Okey. Pak, macam mana buat prepare tu jadi background hijau? Mana? Prepare tu. Dia punya belakang tu ke? Yes. Belakang ni, ini font. Ini tulisan mana? Saya pilih ni, dash ni. Dash. Kan? Okay. Macam tu. Tu dash Lepas tu, tu, tapi kebesaran. dia kalau tu besar kan? Lepas tu bila dia akan jadi dekat atas tau. Dia akan jadi dekat atas. Tu ada layer lah. Ada option yang Ali atas ni Layer. kita turunkan bawah. Oh, okay, move down. Pak An, ulang balik yang highlight tu macam mana? Highlight yang prepare tu. Hijau-hijau. Yang tadi tu. Teks ni, teks tulisan, lepas tu pilih dash ni. Kan? Dash dekat prepare tu. Ya betul. Dia kalau buat poster ni tak boleh pilih- banyak tone colour Dia sama hitam ataupun hijau je. Poster ni dia kalau jangan alamat yang saya pakai untuk marketing lebih daripada 3 color. Marketing kalau kita nak untuk event ada lain. Sebab kita nak kekalkan simple, kita nak kekal minimal. Macam tu. La ilaha illallah. Siapa tadi tanya tu? Pak An buat sekali lagi Pak An. Tak dapat lah tadi. Buat sekali lagi. Okey. Putus. Okey, tekan putus kan? Okey, tekan teks. Sampai seluruh tekan teks. Lepas tu pilih dash. Sekejap. Okay. Text text dash. Lepas tu? Text dash. Lepas tu dia akan keluar 4 segi lah. Tapi kalau nak keluarkan, make sure kalau kita pakai font lain dia berbentuk lain lah. Okay, faham. Yang lengkung lah. Tapi kalau nak 4 segi kita pilih ni. Archivo Black ni. Dia akan jadi sharp. Archivo Black. Okay. Lepas tu? Lepas tu kita ada ni kan. Okay, kita kurangkan sikit lah. So kita tahu kita nak susun kat prepare tu kan. Okay. So kita kecilkan besarkan lah. So kita nampak belakang tu kecil. Okay. Dia dah ngam, dah cantik apa semua. Lepas tu color. Okay, color kan. Color kita nak ambil warna hijau. Macam mana saya boleh dapat hijau ni? Kat hujung sekali. Ini dia ada macam apa? Yang IMO ni kan. IMO ni akan keluar macam ni lah. So kita boleh select kita nak colournya apa yang ada kat situ. So saya ambil hijau ni. Okay. Lepas tu bila kita dah okay, dah rasa okay, kita nak gelapkan ke, terangkan ke, dah cantik dah. Letak kat atas prepare tu. Kita nak naikkan opacity ni kan, bagi pekat semua. Okay, tu saya lah, saya buat pekat semua. Lepas tu kalau nak letak dia kat belakang, atas ni ada layer.
Yang macam 4 segi bertimbun ni. Kan? Lepas tu kita letak dia move down. Mana? Kita tekan move down lah. Ini. Tapi make sure tekan balik lah. Yang kita tekan yang dash tadi tu. Kita dah susun kan. Kita tekan dash tadi tu. Kita tekan layer atas ni. Layer tu tak jumpa. Tu mana? Dekat atas je. Dekat atas ni. Tekan 2 kali. Oh, kat atas ni. Tapi tekan dash ni baru dia akan keluar. Kalau tekan dash tu. Dia akan keluar. Move down. Move down sampai dia ke bawah. Macam ni. Alright. Oh. Gitu. Okay, dapat dah. Thank you. Alright. Welcome. Okey ke tu? Hello. Okey ke? Okay. Okey, bah. Okay, bah. Semalam KL ribut tu. Yang duduk KL, duduk masa maju. Lawa, semalam ribut. Fan, mana dapat logo yang Legacy Group hitam putih tu? Saya edit sendiri. Macam mana? Edit. Boleh pakai apps ni lah. Apps ni. Eraser ni. Erase dia punya tu je lah, warna tu. Kita tinggalkan line-line dia ni. So, kita select lah nak warna hitam ke, nak buang yang warna kuning je ke. Kau share Legacy punya logo tu kan? Macam mana? Kau share Legacy Group punya logo tu. Gambar. Senang sikit. Sekejap. Saya hantar ke Telegram Okay. Telegram apa? Marketing? Legacy. Yang signature tu pakai font apa tu yang macam signature tu Okay, thank you Pak An. Telegram. Jadi kalau yang ada crown, contoh macam style tu ada crown tu kena bayar ke? Kalau yang font tu ada crown tu, dia kena bayar.
Biasanya tapi kalau kalau macam kita nak dah save ni, nanti dia tak bagi kalau foto screenshot dia tak bagi kan? Dia dah dulu tak ada. Dulu dia boleh dia screenshot. pandai, sekarang dia dah pandai. Dulu Kalau ada boleh screenshot. crown ni dia tak bagi save lah kan? Cip, Zul, mute. Cip Zul mute. Kalau kita tekan save tu, kita nak pakai apa Use free trial. Itu Cip ada pakai, Cip ada apa? Cip ada guna yang bayar punya lah tu. Semua saya buat sendiri ni. Okay. Oh, tekan ni kot. Oh, semua kena bayar lah. Kan? Dia ada font yang tak ada crown tepi tu, itu free. Font apa saya pakai Oh, font ada yang kena bayar Tengok balik kau punya poster tadi. Sekejap. Nak buat signature. Okay. Buat. Ini nama. Kita pilih ni lah. Ni. Saturday Levin Regular. Oh, saya ni kena bayar sebab saya buat tulisan Bangkok. Oh. Apa saya ban kan? Oh, tak boleh Dia mana ada crown macam band ni kan ada crown warna ungu ni tu kena beli, kena bayar. Kenalah Evan. Kalau yang free boleh guna Milasian Kirka kot untuk signature. Dia macam sambung-sambung sikit. Boleh juga. Pak An, macam mana buat legacy group tu hitam? Buat hitam. Ini edit dekat dalam grup Legacy Marketing Telegram ada share lah logo ni. Dah masuk kan, tapi dia macam sama dengan background kan, dia tak nampak. Nampak. Dia putih. Kita nak gerak berapa Man? Tanya Mama. Putih macam ni? Dia yang baju tolong tu? Yang Pak An share dekat dalam Telegram tu dia warna kuning kan? Warna gold kan? So dia nak jadikan hitam lah kiranya. Jadi hitam kan, kelilin dia pun nampak. Okey. Pilih gambar tadi, pilih gambar yang logo tu. Ini. Okey ni kan. Kan macam ni kan? Okey. Pergi adjust bawah ni. Adjust. Adjust. Kita turunkan brightness je. Kita buat dia gelap. Kita turunkan brightness, kita tinggikan kontras dia. Lepas tu saturation pun kita drop kan. Brightness, kontras tinggikan. Kontras tinggikan. Lepas tu dengan saturation ni kita rendahkan. Kita nak buang color dia. Jadi hitam. Okay. Okay. Tapi dia halus betul tak? Halus. Halus. Okay, kita tekan logo tu. Bawah ni dia ada border. Border ni kita pilih warna hitam lah. So, kita drop kan. Okay. Sama.